Terima kasih Dr. Zalina dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat hadir pada petang ini. Seperti biasa, kita mula awal sedikit dan kemudiannya sambung dengan sesi hands-on. Saya jemput juga SIP daripada Sibu, Mr. Q, kalau tak silap saya, di Sibu, untuk join kita pada petang ini. Dan beliau ada bersama dan juga cikgu-cikgu lain yang ada yang nama-nama Dr. Zalina yang kita selalu lihat, nama yang sama, dan ada yang baru join kita pada hari ini. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut minggu lepas tentang adversity quotient. Kita pernah dengar tentang IQ, intelligence quotient, kita pernah dengar tentang EQ, emotional quotient, kita dengar tentang SQ, social quotient. Minggu lepas kita bincang pasal adversity quotient. Dan saya janji minggu lepas, saya kata minggu ni saya akan kongsi satu cerita, satu kisah benar berkaitan dengan individu yang bernama Lexon Kahira, dan nama yang diberi di kampungnya kepada beliau Lexon Didimu Kahira. Lexon itu pun dia pilih sendiri juga. Sebenarnya nama dia hanya Kahira aja. Dan cerita berkenaan dengan Lexon Kahira ini ada dalam buku sebelah kanan, Unstoppable. Saya ingat bab yang kedua adalah mengenai beliau. Banyak cerita-cerita pendek yang lain tentang how people are so determined. Mereka mempunyai sustainability dan dia percaya dalam ungkapan luck is when opportunity meets preparation. Luck is when opportunity meets preparation. Kalau kita sentiasa bersedia dan sudah pastinya akan ada satu peluang untuk. So just a very quick review tentang apa yang minggu lepas punya. Kalau intelligence quotient kita dah biasa tentang IQ. Bagaimana kita comprehend things, we memorize things, solve mathematical issues. Dan apa juga yang berkaitan dengan aspek intelligence. Emotional, bagaimana kita boleh maintain peace with others. Bagaimana kita mempunyai prinsip-prinsip kendiri yang kita amalkan. Dan social quotient, bagaimana kita bina jaringan kawan-kawan. Ada setengah orang dia memang sukar untuk nak bina jaringan dengan kawan. Dia tak ramai kawan pun. So, tapi bagi seseorang individu maupun khususnya bagi seorang guru atau pemimpin dalam pendidikan, kita tidak boleh abaikan IQ, EQ dan SQ. Tapi selain daripada tiga ini, saya utarakan AQ minggu lepas. The adversity quotient. Apa ni adversity quotient? Adversity quotient ni ialah satu ukuran tentang segala rintangan dan cabaran yang kita hadapi dan kita lalui tanpa tanpa putus asa, dan juga not losing your mind, but exactly coming out of it. So satu contoh yang terbaik adalah tentang Lexon Kahira. Dia sebenarnya dia tak tahu tarikh lahir, Mei 10 tu dia pilih sendiri aja tarikh lahir itu. Dan dia menulis beberapa buah buku. I Will Try itu adalah tentang kehidupan dia daripada awal sampai akhir, ya. And then novel-novel yang lain, The Detainee, Jinggala, The Civil Servant dan sebagainya. So dalam perbincangan minggu lepas saya sebut bahawa adversity ini boleh muncul daripada beberapa aspek. Satu, congenital. Kita lahir dengan disability, something that we are born with. Termasuk juga intelligence. Satu lagi ialah environmental, yang dengan cerita pasal Lexon Kahira ni amat berkait rapat kerana apa dari kawasan yang di mana dia dilahirkan dan sebagainya memang yang susah, kawasan yang susah. Dan ada masanya keadaan semasa, keadaan ekonomi, keadaan sejarah dia, trend dia, dan pelbagai rintangan yang dihadapi. So, dalam buku Unstoppable, tajuk bab itu ialah Mission on the March.
Kenapa dia sebut Mission on the March? Kerana dia bermula daripada kampungnya pada umur 16 hingga 18, dalam lingkungan umur itu, untuk nak pergi ke Kairo. Right? Dia bermula dengan makanan hanya untuk 5 hari, 2 buah buku, sebilah kapak dan selimut. Pada Oktober 1958, beliau bergerak daripada Nyasaland, Afrika Timur untuk ke Kairo. Jarak sebenar hampir 3,000 batu. Beliau terpengaruh dengan penulisan Abraham Lincoln dan Booker T. Washington. Semasa beliau mula, memang tiada duit. Tetapi, he put everything out of his mind except the dream of getting to the land where he could shape his own destiny. Kerana semasa dia belajar di sekolah menengah dan sebagainya di kampung dia itu, dia rasa I'm just a poor child, what can I do? Tetapi selepas baca buku, dia menerima inspirasi, dia kata, no, I think I can do something about my life. So 5 hari pertama, beliau hanya dapat habiskan 25 batu. Air pun nak habis, makan pun nak hampir habis dan dah tiada duit. Rasa macam nak patah balik. Tapi dia fikir better die, better die trying than to go back. Kalau dia cuba dan dia tidak dapat berjaya, itu lebih baik. The first one is that. Second one, berjalan melalui banyak kawasan perkampungan dengan pelbagai latar belakang. Ada masa beliau kerja, it's a long journey, kumpul duit. Ada masanya tidur di luar, tak cukup makan, akhirnya jatuh sakit. Sekali lagi dia terfikir, better to go home, foolish journey, I'm risking my life. Tapi dengan buku yang dia baca semula, The Pilgrim's Progress dan tulisan dalam the Bible, orang awam bantu dia dengan ubat kampung dan beliau sembuh. Pada 19 Januari 1960, selepas 15 bulan berjalan, beliau dapat menghabiskan 1,000 batu dan sampai ke Kampala, Uganda. Beliau tinggal di Uganda, Kampala untuk 6 bulan. Dalam masa itu dia habiskan masa bekerja dan di perpustakaan untuk baca. He likes to read. Di situ dia jumpa Directory of American Colleges untuk memohon ke Skagit Valley. Dia mohon ke dekan untuk dapat beasiswa. Dan dia juga tulis ke beberapa college yang lain. Dia takut kalau Skagit, kalau dia tak dapat tempat di Skagit, dia boleh mungkin ditawarkan di college yang lain. Tetapi dekan fakulti di Skagit itu amat tertarik dengan kisah Legson Kahira. Dia diterima sebagai pelajar, diberi beasiswa dan kerja di kampus untuk menampung kos sara diri. Sudah selesai agaknya? Tidak. Beliau dapati tanpa pasport dan tiada visa, lebih lagi tiket tambang pergi balik yang diperlukan. Dia tidak tahu pun tarikh lahir dia yang sebenar. Tapi beliau menulis surat ke bekas guru atau missionary yang mengajar dia semasa dia di sekolah rendah dan menengah. Dia dapat mereka bantu untuk dapatkan pasport dan beliau berjaya bergerak ke Kairo. Itulah kali pertama dia membeli kasut. Lalulah beberapa bulan. Cerita tentang Legson Kahira kini diketahui ramai di Afrika dan juga di Amerika. Pelajar-pelajar di Skagit Valley College dan masyarakat tempatan di Mount Vernon kumpul RM650 sebagai tambang untuk Legson. Itu dihantar kepada Legson Kahira. Pada bulan Disember 1960, selepas hampir 2 tahun, Legson Kahira sampai ke Skagit College, Mount Vernon, Washington. Beliau tidak berhenti di situ. Dia teruskan pengajian dalam bidang sains politik di University of Washington dan kemudiannya dalam bidang sejarah di Cambridge University. Sehingga beliau sempat jadi profesor
pensyarah di dalam bidang sains politik di Cambridge. Dan juga menjadi penulis beberapa buah buku yang saya paparkan dalam slide ini. Buku tentang hidup dia adalah I Will Try. Dan novel ada yang Ulysses, Jinggala, dan ada 2-3 buah buku yang lain. Dia menjadikan England sebagai tempat tinggal dia, dan pada tahun 2012, 14 Oktober, beliau meninggal dunia di London. Sebenarnya dalam bacaan saya, ada yang menulis bahawa masa itu dia sedang bincang untuk nak buat, ada cadangan untuk nak buat filem tentang hidup dia. But unfortunately, he passed away. So, ada satu ungkapan yang dikemukakan atau kata hikmah oleh Leksen Kaira. I learned I was not, as most Africans believed, the victim of my circumstances, but rather the master of them. Sebab itu dia tak patah semangat. Dia kata saya lagi, biar saya dalam perjalanan saya meninggal tak apa, jangan saya patah balik nak balik ke kampung. And he did very well because of his determination. Dan sebelah kanan dalam slide ni, kemudian selepas beliau meninggal, beberapa satu organisasi NGO daripada Amerika balik ke dekat kampung dia dan bina The Leksen Kaira Community Center and Primary School. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau lihat sekolah itu pun, kita bandingkan juga dengan sekolah-sekolah di negara kita, cabarannya nampak jauh lebih daripada keadaan kita. So dalam adversity quotient ni, kita memerlukan the staying power. How can we have that determination untuk nak lawan adversity? Adversity akan sentiasa ada. Kesukaran akan sentiasa ada. So adversity, kesukaran ni kita boleh rentasi. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas saya kemukakan juga kata hikmah atau ungkapan ini. Do not prepare the road for our children, but rather prepare our children for the road. Because environment changes, keadaan persekitaran berubah, dan banyak perkara lain, faktor-faktor lain yang akan ubah dalam hidup kita. So biar kita latih anak-anak atau pelajar kita untuk menghadapi the road ahead, whatever comes across. So itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat kalau ada peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan cari buku The Unstoppable atau buku sebelah kanan itu I Will Try. I'm going to try to get it sebab the publication is 1960s kalau tak silap saya. I'm going to try to get that book sebab dalam buku Unstoppable itu adalah ringkasan tentang kisah Leksen Kaira. So tuan-tuan dan tuan-puan, buku adalah beban latihan untuk meminda. Books are the training weights of the mind. So bacalah, dapatlah ilmu daripada mana? Daripada buku, daripada internet atau mana-mana sumber yang lain. Ilmu itu penting untuk minda kita dan untuk jiwa kita dan juga untuk tugas kita. Itu saja daripada saya, Puan Dr. Zalina. Terima kasih.